Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Keha. Ini agenda awani. Negara akan menerima vaksin pertama pada hujung minggu ini, iaitu pada 21 hari bulan Februari. Manakala program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula seminggu selepas itu, iaitu pada 26 Februari 2021. Antara syarikat yang menjadi penyumbang kepada program vaksinasi COVID-19 kebangsaan ialah yang kita akan perolehi dari syarikat yang berpangkalan di China, iaitu Sinovac. Dan Sinovac ini akan berkolaborasi dengan syarikat farmaseutical kebangsaan, iaitu Pharmaniaga Sdn Bhd, yang akan mengeluarkan vaksin Sinovac yang berjenis, iaitu vaksin virusnya aktif, yang akan memberikan kepada lebih 6 juta orang, iaitu sekitar 12 juta dos yang sudah pun dimeterai oleh pihak kerajaan Malaysia dengan syarikat Pharmaniaga. Jadi untuk bercerita tentang keselamatan, keberkesanan vaksin Sinovac ini, saya akan bersama dengan Puan Norhana Nawawi Suri, ahli farmasi Timbalan Pengarah Khidmat Pelanggan Pharmaniaga Berhad. Assalamualaikum Puan Norhana. Waalaikumsalam, Encik Nazri. Terima kasih bersama agenda awani pada malam ini. Minggu ini minggu yang penting, minggu untuk kita bercerita lebih banyak tentang vaksin, dan Pharmaniaga Berhad terlibat secara langsung untuk program ini. Jadi sebagai permulaan, apakah yang boleh Puan Norhana katakan berkaitan dengan vaksin COVID-19 yang menjadi penawar untuk kita mencegah pandemik COVID-19, dan kita tidak boleh berlengah lagi untuk mendapat vaksin ini ataupun diberi imunisasi untuk membolehkan kita kembali kepada normal lama kita dalam keadaan hampir 1 tahun sekarang kita bergelut untuk mendatarkan pandemik COVID-19. Sebagai permulaan, Puan Norhana. Okey, Encik Nazri, mungkin saya boleh mulakan dengan menerangkan sedikit maklumat asas berkaitan dengan vaksin daripada syarikat Sinovac yang bekerjasama dengan Pharmaniaga ni. Yeah. So vaksin ni merupakan, macam Cik Nazri pasti dah mention, it's actually teknologi inactivated virus atau virus yang dimatikan. Dan teknologi ni sebenarnya telah establish atau telah matang, dan kita menggunakan keseluruhan partikel virus tersebut, dan teknologi ni telah digunakan lebih daripada 40 tahun, ya. Dan antara contoh vaksin yang sedia ada yang telah menggunakan teknologi yang sama adalah seperti vaksin polio dan juga hepatitis A. Jadi secara kesimpulannya, teknologi yang kita gunakan bagi vaksin keluaran syarikat Sinovac ini adalah sesuatu yang telah established dan juga terbukti berkesan dan selamat. Ya, itu sebagai permulaannya. Menarik. Jadi dari aspek itu, bagaimana penglibatan Pharmaniaga untuk mendapat kerjasama dengan Sinovac China ini? Apa kelebihan yang mungkin dilihat oleh syarikat Sinovac untuk menjadikan Pharmaniaga sebagai rakan kongsi utama untuk mengeluarkan dos bagi bekalan vaksin di Malaysia? Okey, sebenarnya kerjasama antara Pharmaniaga dengan Sinovac telah termeterai bukan saja disebabkan oleh pandemik COVID, tetapi 2 tahun yang lalu, semenjak tahun 2018 lagi, di mana Pharmaniaga selaku syarikat local pharmaceutical company, kami memang ada strategi untuk membangunkan vaksin. So kami pergi visit syarikat Sinovac dan juga melihat teknologi mereka, dan kami meterai perjanjianlah untuk bersama-sama membangunkan vaksin ini di Malaysia. Ya. Alhamdulillah, itu satu kerjasama yang bukan baru tetapi sudah memasuki 2 tahun, dan sebab itu ada kelebihan diberikan kepada Pharmaniaga Berhad. Jadi sebagai ahli farmasi, apakah yang boleh kita katakan apabila dunia dapat menghasilkan vaksin COVID-19 ini dalam waktu yang amat singkat, iaitu hampir 12 bulan sahaja, berbanding vaksin-vaksin yang antara yang disebut tadi seperti polio, vaksin malaria dan vaksin penyakit-penyakit yang lebih teruk sebelum ini yang memakan masa 5 tahun, 7 tahun. Jadi adakah vaksin ini selamat, iaitu terutamanya keluaran Sinovac yang akan dikeluarkan oleh pihak Pharmaniaga Berhad ini? Okey, itu soalan yang bagus. Memang semua orang tertanya-tanya, ya, kenapa pembangunan vaksin untuk COVID ni boleh dilakukan dalam masa yang singkat. So mungkin saya boleh kongsikan maklumat yang berkaitan, iaitu
teknologi dan juga cara pembuatan vaksin ini telah establish selama 40 tahun. So, jadi teknologi itu telah sedia ada oleh syarikat-syarikat pengeluar vaksin. Jadi prosesnya menjadi lebih cepat dan disebabkan oleh pandemik COVID yang melanda seluruh dunia. Jadi semua saintis, expert bekerjasama dalam satu objektif untuk menghasilkan vaksin dengan kadar yang lebih cepat. So di samping itu juga dari segi dana-dana dan juga bantuan-bantuan daripada pertubuhan sedunia sedia ada untuk membantu untuk membangunkan vaksin ini. So masalah dia cepat tu sebenarnya masalah yang baik, Encik Nazri. Sebab kita semua dalam keadaan pandemik kan. Ya. So, walaupun dalam topik keberkesanan dan juga keselamatan, ini something yang tidak dikompromikan oleh mana-mana syarikat pengeluar lah. So, untuk menentukan keberkesanan dan juga keselamatan vaksin tu, prosedur dia masih sama. Kita perlu patuh kepada syarat-syarat dan juga garis panduan dari antarabangsa dan juga garis panduan tempatan, mematuhi amalan-amalan clinical practice yang telah established. So there is no issue ataupun kita kata tiada fast track yang kita nak cepat buat dan kita tidak menjaga bab-bab kesan sampingan ataupun safety dan juga keberkesanan vaksin tersebut. So, I think masyarakat tidak perlu risau kerana pada masa yang sama, kajian masih lagi kita teruskan sebab kita membangunkan vaksin dalam masa setahun. Kita terus akan memonitor semua kesan-kesan dan juga apa-apa feedback daripada penggunaan vaksin tersebut berterusan. Ya. Menarik. Berkaitan dengan vaksin Sinovac ini, Puan Nurhana, dari angka-angka dan juga kajian yang kita perolehi bahawa ujian klinikal sudah dilakukan di kebanyakan negara yang mengalami pandemik yang agak serius seperti di Brazil, di Indonesia dan juga Turki. Dan angka keberkesanan dengan ujian klinikal yang diberikan oleh Sinovac kepada kes pandemik di negara berkenaan berbeza-beza. Seperti di Turki sekitar 91%, kalau di Brazil 78% dan Indonesia 65%. Jadi apakah jaminan apabila sampai ke negara kita akan diberikan kepada rakyat kita bahawa vaksin Sinovac yang akan dikeluarkan oleh pihak Pharmaniaga ini selamat dan berkesan untuk kita mencegah pandemik COVID-19? Untuk ujian klinikal, betul Cik Nazri, telah dilakukan di beberapa negara. Antaranya adalah China sendiri selaku country of origin, Turki, di Indonesia dan Brazil, dan sekarang sedang berlangsung di Chile dan Indonesia pun masih lagi berlangsung. So, jadi setiap negara itu dia punya metodologi, objektif kajian, populasi yang terlibat adalah berbeza-beza. So kita perlu tahu dan perlu aware metodologi yang berbeza tu kita perlu tekankan juga di mana keberkesanannya adalah lebih daripada apa yang telah disarankan oleh WHO, iaitu 50%. So vaksin daripada keluaran syarikat Sinovac ini keberkesanannya adalah melebihi daripada apa yang ditetapkan oleh WHO, iaitu 50%. So saya rasa negara-negara yang telah meluluskan penggunaannya secara darurat telah pun kita tahu, contohnya seperti di Turki, di Indonesia telah diluluskan, dan di Malaysia produk ini sedang dinilai oleh pihak berkuasa tempatan iaitu NPRA dan juga beberapa agensi antarabangsa lain termasuklah Pertubuhan Kesihatan Sedunia sendiri iaitu WHO. Okey, bagi negara kita, Pharmaniaga sudah pun memeterai perjanjian dengan pihak Sinovac China bahawa akan menjadi wakil ataupun syarikat yang akan membawa masuk vaksin Sinovac ke negara kita. Boleh Puan Nurhana jelaskan bagaimana peranan Pharmaniaga tentang hal ini? Okey, kami telah bekerjasama untuk memastikan bekalan iaitu 22% daripada total portfolio keperluan vaksin ini akan dibekalkan daripada syarikat Sinovac. So insya-Allah segalanya telah dirancang dan plan distribusi dan juga plan bersama logistik edaran kami telah ada dan telah sedia ada untuk di-execute lah when the time come. Jadi
apa yang akan kita boleh jangkakan Paman Niaga Berhad mendapat peluang untuk membotolkan dos-dos vaksin Sinovac ini di negara kita. Jadi adakah Paman Niaga Malaysia ini akan menjadi hub juga untuk mengeluarkan vaksin COVID-19 keluaran Sinovac untuk serantau seperti negara-negara ASEAN ataupun hanya untuk kegunaan Malaysia buat sementara untuk masa ini, Puan Hana? Ya, Encik Nazri, untuk peringkat pertama, Paman Niaga akan melakukan fill and finish ataupun dalam istilah bahasa dikatakan pembotolan, ya, fill and finish. So kami mulakan dengan aktiviti fill and finish at the first step, dan kemudian kami akan membuat transfer teknologi daripada China kepada Malaysia untuk menghasilkan vaksin itu completely from Malaysia, ya. Itu adalah rancangan Paman Niaga, dan insya-Allah pada masa akan datang kami juga ada strategi untuk menjadi pengeluar vaksin tempatan yang pertama, sebab buat masa ni tiada pengeluar vaksin untuk kegunaan manusia atau human use yang available di Malaysia. So jadi kami terpanggil untuk melakukan tindakan at national level actually untuk menjadi pengeluar vaksin pertama di Malaysia. InsyaAllah, Encik Nazri. Okey, untuk seterusnya, ujian klinikal juga penting. Adakah pihak Sinovac dengan kerajaan Malaysia, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia, sedang melakukan ujian klinikal vaksin Sinovac ini di negara kita di kalangan rakyat Malaysia? Okey, untuk vaksin Sinovac, kerana kajian klinikal telah dilakukan di beberapa negara, iaitu di China sendiri, di Turki, Indonesia dan juga sedang berlangsung di China. Jadi tiada keperluan untuk syarikat Sinovac atau Paman Niaga untuk ulang ataupun untuk repeat the clinical study itu semula, Cik Nazri. So kita tak akan lakukan clinical trial di Malaysia kerana apa data yang sudah ada telah terbukti dan kita tidak perlu mengulanginya lagi. Okey, berkaitan dengan vaksin Sinovac, Puan Nur Hana, ramai juga risau dengan kesan sampingan seperti alahan kecil ataupun mereka yang tidak demam mungkin apabila diberi dos ataupun jab mereka akan demam ataupun jatuh pengsan dan sebagainya. Jadi apa nasihat Puan Nur Hana jika mereka yang ada alahan ataupun tidak boleh menerima vaksin tetapi apabila menerima vaksin Sinovac nanti mereka akan ada kesan-kesan sampingan. Apa nasihat Puan Nur Hana tentang hal ini? Okey, untuk kesan sampingan Cik Nazri sebenarnya dia boleh berlaku ke atas mana-mana produk ubat yang kita ambil. So para pengguna ataupun masyarakat umum sepatutnya mengetahui tentang fakta ini, ya. Tidak semestinya dengan vaksin saja dapat kesan sampingan, tetapi kesan sampingan yang berlaku selalunya untuk pengambilan vaksin adalah ringan. Contohnya macam sakit di tempat injection dan demam sedikit. So itu adalah simptom ataupun kesan sampingan yang sementara saja dan dia akan pulih dalam masa beberapa hari. So para pengguna ataupun masyarakat umum tidak perlu risau kerana kesan sampingan itu adalah sangat minor dan juga seperti contohnya kita tahu yang vaksin yang sama kategorinya seperti polio menggunakan teknologi yang sama telah digunakan secara widely di satu dunia dan kita tidak dengar kesan sampingan yang serius ataupun yang ringan berlaku walaupun digunakan setiap hari di seluruh dunia, Cik Nazri. So tidak perlu risau tentang kesan sampingan. Apa yang kita perlu tekankan adalah kita perlu positif dan juga yakin dengan keberkesanan vaksin itu dan insya-Allah dia membantu untuk kita membina sistem imun badan untuk mencegah jangkitan COVID-19. Ya, dari pengalaman negara-negara yang sudah melakukan imunisasi ataupun vaksinasi kebangsaan mereka yang menggunakan vaksin keluaran Sinovac seperti di Turki, malah Turki Presiden mereka Recep Tayyip Erdogan melakukan vaksinasi dengan vaksin Sinovac ini. Begitu juga Indonesia, Pak Jokowi juga menggunakan vaksin Sinovac. Jadi dan beberapa buah negara. Jadi apakah pengalaman yang mereka ada itu
dapat dipelajari oleh Pahama Niaga untuk memastikan apabila sampai dikatakan April, kalau tak silap daripada angka yang kita dengar daripada pihak kementerian bahawa Sinovac akan sampai ke negara kita pada April 2021. Jadi dari pengalaman negara-negara ini melaksanakan vaksinasi Sinovac, jadi apa yang boleh kita pelajari, Puan Nohana? Okey, sebenarnya proses vaksinasi untuk vaksin Sinovac ini telah berlaku di beberapa negara dan kita perhatikan tiada apa-apa kesan yang serius berlaku kepada pengguna ataupun penerima vaksin tersebut. Dan saya rasa pada masa yang sama banyak awareness, fakta-fakta dan juga maklumat-maklumat yang telah diedarkan oleh pihak kerajaan bagi para pengguna masyarakat Malaysia untuk bersedia menerima vaksin ini. So, para pengguna dan juga masyarakat patut membaca dan juga mengetahui supaya mereka bersedia bersama-sama untuk menerima vaksin inilah. So, perlu teruskan untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini dari laman-laman tersawang kerajaan dan juga pihak-pihak yang memberikan maklumat tentang pengambilan vaksin ini. Menarik. Puan Nohana, kalau kita sedia maklum, vaksin keluaran satu syarikat seperti Pfizer memerlukan 2 dos, iaitu jangka waktu berbeza antara dos pertama hingga dos kedua adalah 21 hari. Dan terpaksa disimpan dalam kotak freezer yang ekstrim, minus 70 darjah Celsius. Jadi apa beza virus yang jenis virus nyah aktif ini, keluaran Sinovac, yang mungkin kita boleh gambarkan dari sudut kekuatannya dan jenis dos yang akan diterima oleh penerima vaksin nanti? Okey, untuk vaksin Sinovac, penerima akan menerima sebanyak 2 dos dalam selang masa 14 hari. So, dan juga temperature untuk penyimpanan vaksin Sinovac ini adalah 2 hingga 8 darjah Celsius, iaitu normal temperature, cold temperature. So, tidak perlu risau tentang penstoran tu sebab dia boleh disimpan di semua hospital dan juga klinik kerajaan yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan untuk menjadi pusat vaksinasi nanti. Oh, menarik sekali. Nampaknya memang ada beza dengan vaksin keluaran syarikat lain. Puan Nohana, apa kelebihan apabila negara kita, terutamanya Pahama Niaga Berhad, diberi peluang? Tak banyak syarikat di dunia ini diberi peluang untuk bekerjasama dengan syarikat gergasi farmaceutical seperti Sinovac China. Jadi apa kelebihan anak tempatan, terutamanya rakan-rakan di Pahama Niaga, apabila diberi peluang dan mampu mengeluarkan, memproses dos-dos vaksin COVID-19 ini? Semestinya pihak kami di Pahama Niaga sangat orang kata excited untuk the new journey dan juga saya rasa misi yang kita lakukan ini adalah untuk negara, untuk membantu menangani wabak COVID-19 ini dan kebetulan sebelum ni pun kami dah mulakan projek untuk venture into vaksin punya pengeluaran. So jadi it come in a timely manner dan kita boleh actually membangunkan lagi kita punya capability untuk mengeluarkan vaksin tu dan terusnya membantu negara dan insya-Allah kita pun satu hari nanti boleh ekspor pula vaksin untuk memacu ekonomi negara juga, Cik Nazrin. Ya, itu rancangan jangka masa pendek apabila diberi peluang dan kerjasama yang sudah pun dimeterai sejak 2 tahun lalu dengan pihak Sinovac Bioscience China. Jadi, adakah ini akan satu langkah ke hadapan untuk terus bekerjasama dengan syarikat gergasi farmaceutical seperti Sinovac ini untuk projek-projek seterusnya jangka masa panjang, kan kita tak tahu pelbagai penyakit pandemik akan timbul pada masa akan datang. Contoh sekarang yang kita alami iaitu COVID-19, sebelum ini ada SARS, ada virus Nipah, ada MERS-CoV dan sebagainya. Adakah itu juga dalam perancangan Pahama Niaga Berhad? Ya, Cik Nazri, because bila kita mula strategi untuk go into the vaccine manufacturing, kita memang telah mengadakan satu plan untuk menghasilkan lebih daripada satu jenis vaksin. In fact, kita ada 12 jenis vaksin yang kita rancang untuk kita produce dan setakat ni kami dalam proses perbincangan dan juga mendapatkan source daripada beberapa syarikat juga supaya pelan ini dapat dimaterialize dan juga kita boleh menjadi negara yang mengeksport vaksin dan juga at the same time tidak bergantung kepada syarikat luar
untuk vaksin sebab saya rasa setakat ni memang tiada vaksin tempatan yang dihasilkan. Jadi dengan adanya inisiatif ini bersama dengan kerajaan, kita boleh memastikan kita punya masa depan, future kita, kebergantungan terhadap vaksin luar ni dapat kita kurangkan dari masa ke semasa dan seterusnya menjaga national punya national security ataupun stok yang kita ada ni mencukupi untuk negara kita jika berlaku apa-apa sebarang pandemik yang lain di masa akan datang. Sehubungan itu, adakah Puan Niaga juga berhasrat untuk menjadi hub vaksin halal? Kerana kita tahu juga ini dalam keadaan darurat, dalam keadaan kecemasan, kita terpaksa menerima apa jenis vaksin yang dihasilkan oleh pakar-pakar sains kita dan juga syarikat farmaseutical gegasi dunia. Dan kita tahu ia sudah pun diiktiraf halal oleh Majlis Fatwa dan juga ulama-ulama kita. Tetapi untuk bergerak ke hadapan, adakah ini juga antara peluang yang perlu kita grab untuk jadikan Malaysia, kerana kita tahu negara kita diiktiraf mempunyai piawaian halal yang tinggi, yang begitu standard sifatnya. Adakah ini juga peluang Puan Niaga untuk menjadikan negara kita Malaysia sebagai satu hub vaksin halal yang boleh diterokai untuk masa-masa akan datang? Ya, Encik Nazri, itu adalah satu topik yang sangat penting dan menarik sebab salah satu strategi kami dalam masa kami mendapatkan sos untuk vaksin, halal adalah satu perkara yang sangat dititik beratkan dan kami memang berusaha untuk mendapatkan sos vaksin yang halal dan menjadi hub dan juga menjadi manufacturer yang produce halal vaksin untuk negara dan juga di peringkat antarabangsa. So halal is our priority as well, our aim, dan juga dalam masa yang sama kami bekerjasama dengan JAKIM dan Majlis Agama Islam untuk memastikan kita dapat menghasilkan juga mendapat endorsement halal bila vaksin tersebut dikeluarkan oleh syarikat Farman Niaga. Okey, selain maklumat yang boleh kita perolehi daripada jawatankuasa akses bekalan vaksin COVID-19 kebangsaan, adakah pihak Farman Niaga menyediakan maklumat lain yang boleh kita kongsikan kepada rakyat negara kita, vaksin keluaran Sinovac yang akan diberikan oleh syarikat Farman Niaga Berhad ini apabila sampai nanti? Adakah pihak Farman Niaga ada menyediakan ruang di laman sosial Farman Niaga ataupun di laman web Farman Niaga untuk maklumat lebih lanjut berkaitan dengan Sinovac vaksin ini? Okey, setakat ni Encik Nazri, semua maklumatnya adalah kita kena rujuk kepada maklumat yang rasmi daripada JKJAB, daripada Kementerian Kesihatan untuk sebarang panduan, dan kami di Farman Niaga juga memainkan peranan untuk memberikan maklumat-maklumat umum kepada masyarakat supaya mereka bersedia dan juga mereka peka dan mereka lebih positif untuk menerima vaksin ini nanti. Dan untuk maklumat berkaitan dengan Sinovac, setelah mendapat kelulusan daripada pihak NPRA, maklumat tersebut akan boleh diperolehi daripada laman sesawang pihak NPRA juga. So, buat masa ni, sebab produk tersebut masih lagi dalam proses pendaftaran, so kami tidak boleh berkongsi apa-apa maklumat buat masa kini. But nanti dia dah register, maklumat tersebut akan dikongsikan. Cik Nazri. Okey, sekali soalan cepu mas saya, Cik Nohana, Puan Nohana. Bila agaknya NPRA akan memberikan kelulusan bersyarat kepada vaksin Sinovac ini? Okey, ya, soalan istimewa tu. Ya, semua pihak sedang berusaha sedaya upaya. Farman Niaga telah submit dosia dan pihak NPRA sedang meneliti dan juga mengkaji semua data-data yang dikemukakan, dan kami jangkakan insya-Allah dalam masa yang terdekat kami akan dapat kelulusan, dan kami mohonlah semua untuk mendoakan supaya proses pendaftaran berjalan dengan lancar. Okey. Itu yang kita akan doakan bersama-sama. Terima kasih Puan Nohana Nawawi, seronok berbincang secara santai tetapi penuh berfakta berkaitan dengan vaksin keluaran Sinovac yang akan dibekalkan oleh syarikat Farman Niaga Berhad. Itu tadi bualan saya dalam agenda awal ini pada malam ini. Puan Nohana Nawawi Suri, ahli farmasi dan juga Timbalan Pengarah Khidmat Pelanggan Farman Niaga Berhad, dalam kita bercerita tentang keselamatan dan keberkesanan vaksin Sinovac yang akan kita terima tidak berapa lama lagi. Terima kasih Puan Nohana sekali lagi, dan itu saja. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Terima kasih.